Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu kita sekali lagi dengan saya, Dr. Muhammad Fazli bin Muhammad Isa, seorang pakar psikiatri dan pakar psikiatri penagihan dari Hospital Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi, kita dah bersama-sama melihat satu lagi video Public Service Announcement ataupun PSA yang telah diterbitkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK. Dalam video tersebut, kita dapat melihat seorang ataupun satu figura, seorang lelaki yang berdiri di tengah-tengah kawasan yang sibuk, yang dikelilingi oleh individu-individu lain yang bergerak pantas tanpa mempedulikan beliau pun. Lelaki tersebut pada mulanya berpakaian kemas, segak macam saya, tampan dan bergaya sekali lagi macam saya, walaupun bukannya tall, dark and handsome seperti yang diwar-warkan oleh yang berhormat ahli parlimen. Anda tahulah siapa tu. Namun begitu, dalam beberapa ketika, penampilan lelaki dalam video PSA tersebut perlahan-lahan berubah menjadi seorang yang tidak terurus, pakaiannya compang-camping, dengan keadaan fizikal yang teruk, yakni kesihatan pergigian yang rendah, dan permukaan kulit yang tercedera. Kalau tak percaya, puan-puan tengok betul-betul keadaan gigi dan kulit dia macam mana dalam PSA tadi tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dulu-dululah kan, kita sering saja dimomokkan dengan idea bahawa pengguna ataupun penagih dadah selalunya merupakan mereka yang berasal daripada golongan bawahan ataupun kalau ikut orang putih kata low socio-economic class. Kita sentiasa dimomokkan juga bahawa golongan yang berkerjaya, yang berkola putih, berpendidikan tinggi, confirm selamat daripada terjerumus dalam gejala penagihan penggunaan dadah ini. Namun begitu, itu semuanya palsu saja. Isu penggunaan dan penagihan dadah, dia tidak memilih mana-mana kelompok manusia tertentu. Semua boleh kena. Itu secara ringkasnya. Individu yang berkerjaya dan berjaya dalam hidup juga tak akan terlepas daripada gejala penggunaan atau penagihan dadah ini. Masalah sebenar penggunaan dadah selalunya memerlukan sekurang-kurangnya 3 faktor utama untuk saling berkait, iaitu individu, ketersediaan dadah dan juga persekitaran. Selalunya, penggunaan dadah ni dia bermula dengan keinginan untuk mencuba ataupun bereksperimentasi dengan sesuatu bahan yang dipercayai boleh menyebabkan kesan positif kepada cara pemikiran, reaksi fizikal badan dan juga tindak balas terhadap persekitaran. Sebab itulah bahan-bahan tersebut juga dinamakan sebagai bahan psikoaktif. Kemudiannya, penggunaan bahan-bahan psikoaktif ini mula dikongsi dengan mereka yang seangkatan ataupun satu geng, yakni pengguna-pengguna yang lain. Mereka akan guna bersama-sama sebab masing-masing nak share kesan positif yang dialami. Selalunya pengguna-pengguna tersebut pada tahap ini digelar ataupun menggelarkan diri mereka sebagai recreational user. Walau bagaimanapun, penggunaan bahan tersebut akan perlahan-lahan beralih kepada penggunaan pada masa atau keadaan tertentu, kerana individu yang menggunakan bahan psikoaktif itu mendapati kesan positif bahan psikoaktif akan membantu mereka menguruskan kehidupan mereka dengan lebih lancar dan lebih efisien. Dengan perlahan-lahan, pengguna itu akan hilang kawalan berkenaan dengan jumlah, banyak mana dia guna dan berapa kerap dia guna bahan tersebut. Kerana secara fisiologinya, secara semula jadinya, tubuh badan dan otak telah pun menjadi lali, menjadi kebal
terhadap dos yang digunakan dan memerlukan lebih banyak dos bahan psikoaktif itu supaya si pengguna mendapat kesan positif yang diidamkan. Panduan pendiagnosian masalah mental yang dinamakan sebagai Diagnostic and Statistical Manual DSM edisi kelima oleh American Psychiatric Association menggelarkan keadaan ini sebagai kriteria hilang kawalan ataupun loss of control. Bahan psikoaktif tersebut mulalah menjadi pengawal yang sebenar pengguna tersebut. Bahan psikoaktif tu akan digunakan walaupun pengguna itu berada dalam keadaan berbahaya ataupun berisiko tinggi seperti ketika memandu, menggunakan jentera-jentera berat, malahan dalam keadaan sosial seperti aktiviti seks bebas. Tanpa kemasukan bahan psikoaktif ni secara kerap ke dalam badan, pengguna akan merasa tidak senang duduk. Tidak senang duduk ni boleh jadi dari segi fizikal ataupun dari segi psikologikal, dari segi dalaman. Dan pengguna tu asyik terkenang-kenang pengalaman mereka mencari, mendapatkan dan menggunakan bahan tersebut. Ini pula adalah antara gejala atau fenomena perubatan yang dinamakan sebagai tolerance dan withdrawal. Manakala istilah rindu bagi mendapatkan bahan tersebut dinamakan di dalam bidang perubatan sebagai craving. Pada peringkat tertinggi dalam hierarki penggunaan bahan psikoaktif ataupun dadah ini, pengguna itu tidak lagi dapat menjalani kehidupan mereka tanpa bahan tersebut. Kat sini kita seringkali mendefinisikan pengguna yang berada dalam keadaan ini sebagai seorang penagih. Dalam kehidupan seorang penagih, istilah kehidupan normal beralih daripada hari tanpa dadah kepada hari-hari mesti mau dadah. Kerana dadah adalah satu ejen yang menormalkan individu terbabit. Pada ketika ini, pengguna ataupun penagih akan berbuat apa saja supaya mereka tidak akan mengalami gejala withdrawal yang tidak menyenangkan tu. Pada ketika ini, pengguna ataupun penagih dadah memasukkan dadah bukan untuk mengalami kesan positif seperti pada mulanya, tetapi hanyalah semata-mata untuk mengelakkan gejala withdrawal yang amat tidak menyenangkan tu. Mereka akan memperjudikan kerjaya, keluarga mereka, kawan-kawan mereka, duit mereka, masa, tanggungjawab dan perhubungan mereka dengan semua orang supaya mereka boleh mendapatkan, menggunakan dan pulih daripada kesan penggunaan dadah itu. Kombinasi hilang kawalan dalam membuat keputusan menguruskan hidup dan desakan untuk menggunakan dadah bagi mengelakkan withdrawal menyebabkan pengguna kadang-kala melanggar undang-undang dengan melakukan aktiviti jenayah kecilan untuk survive dan berakhir dengan pengalaman berada di sebalik tirai besi dengan agensi penguatkuasaan. Pada ketika ini juga, pengguna berdepan dengan risiko yang tinggi untuk mengalami komplikasi perubatan sama ada komplikasi fizikal ataupun mental daripada penggunaan dadah yang berterusan ni. Komplikasi fizikal yang boleh terjadi termasuklah mendapat penyakit-penyakit berjangkit bawaan darah ataupun cecair badan seperti hepatitis B dan C. Dan ini termasuklah juga alcoholic hepatitis untuk mereka yang minum alkohol. HIV ataupun AIDS dan penyakit kelamin ataupun sexually transmitted infection STI untuk mereka yang menggunakan dadah secara suntikan ataupun terbabit dengan perilaku seks berisiko tinggi. Kebersihan asas fizikal yang tidak terurus seperti tahap kesihatan mulut, pergigian dan kebersihan yang rendah seperti yang anda nampak dalam video itu juga menyebabkan mereka mudah dijangkiti oleh bakteria dan virus yang lain. Kehidupan yang tidak terurus dan pencampuran secara terbuka juga meningkatkan risiko mendapat penyakit yang boleh disebarkan melalui udara termasuklah COVID-19. Maka pastikanlah tuan-tuan dan puan-puan anda juga dapatkanlah vaksin
COVID-19 ini. Okey. Dari segi kesihatan mental pula, penggunaan dadah yang berterusan, terutamanya penggunaan pelbagai jenis dadah yang dinamakan sebagai polysubstance use, meningkatkan risiko gejala penyakit mental seperti kemurungan, itu depression, kegelisahan, iaitu anxiety, dan juga psikosis. Seperti mana yang saya jelaskan dalam ulasan PSA saya sebelum ini, gejala psikosis seperti halusinasi pendengaran dan penglihatan dan juga halusinasi lain seperti rasa dan bau boleh terjadi akibat penggunaan dadah yang kerap dan dalam kuantiti yang tinggi. Selain daripada halusinasi, gejala psikosis lain yang biasa didapati adalah gejala delusi, iaitu kepercayaan karut dan tak logik yang tak dapat diubah atau diperdebatkan walaupun terang-terangannya bertentang dengan latar belakang. Gejala penyakit mental lebih mudah berlaku di kalangan mereka yang mempunyai sejarah penyakit mental dalam keluarga. Namun begitu, ingatlah bahawa walaupun anda tidak mempunyai sejarah penyakit mental ataupun sejarah penyakit mental dalam keluarga sebelum menggunakan dadah, anda masih berpotensi mendapat penyakit mental selepas menggunakan dadah jika kena ramuannya, iaitu jika ada interaksi antara faktor individu, dadah dan persekitaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak ada siapa pun lah yang dilahirkan untuk menjadi penagih dadah ataupun memilih mahu menjadi seorang penagih dadah. Penggunaan dan penagihan dadah adalah sejenis penyakit perubatan dan ia tidak memilih. Ia bukanlah kerana lemah iman ataupun rendah tahap moral. Penyakit penggunaan atau penagihan dadah adalah sejenis penyakit perubatan yang kronik, berpanjangan dan berulang-ulang. Sekali lagi, kalau ikut cakap orang putih, dia kata a chronic relapsing condition. Penyakit penggunaan dan penagihan dadah ini sama perjalanannya seperti penyakit kronik yang lain seperti kencing manis, darah tinggi, semput ataupun heart attack. Malahan boleh juga sama seperti kanser ataupun mendapat penyakit barah. Penyakit penggunaan dadah dan ketagihan boleh dirawat dan dipulihkan dengan kombinasi penggunaan perubatan, sama ada menerusi penggunaan ubatan atau kaunseling. Dan pendekatan bukan perubatan, iaitu rehabilitasi dan sokongan sosial yang boleh diberikan secara dalam komuniti. Intervensi spiritual dan kerohanian akan melengkapkan intervensi ini. Malahan gabungan pendekatan bio, psiko, sosial dan spiritual inilah kunci kepada intervensi yang berkesan. Jika penggunaan dan penagihan dadah memerlukan hubung kait antara faktor individu, ketersediaan dadah tersebut dan persekitaran untuk terjadi, maka percayalah bahawa gabungan antara intervensi perubatan, psikologi, sosial dan spiritual adalah kunci kejayaan. Dapatkan bantuan dan rawatan sama ada di fasiliti perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pengajian Tinggi KPT seperti hospital-hospital universiti dan juga fasiliti agensi anti dadah kebangsaan. Individu dalam video PSA tadi tidak akan jatuh terlantar jika orang yang di sekeliling mereka berhenti bergerak seketika, memberikan perhatian, prihatin dan menghulurkan bantuan. Bantuan harus dimulakan dari awal kerana pencegahan awal mengelak dan mengurangkan komplikasi jangka masa panjang. Kita bantu dan bukannya menghukum. Kita rawat dan bukannya menyalahkan. Stay safe, stay well, stay optimistic. Kita jaga kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.